A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Ali Imran ayat 128. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat yang lepas pengajaran kita berhenti sampai ayat 121 ke? 122 dah? Oh. Okey, pengajaran ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Pengajarannya, pertama, anugerah Allah yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan memberi kemenangan dalam peperangan Badar. Yang kedua, mustahil bagi manusia untuk mendapat kemenangan dalam apa-apa peperangan melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Maka wajib ke atas orang yang beriman bergantung dan mengharap kemenangan hanya kepada Allah. Bukan kepada kekuatan senjata atau bilangan tentera yang ramai. Yang ketiga, semakin manusia merendah diri dan tunduk kepada Allah, semakin dekat
manusia kepada pertolongan Allah dan kemenangan. Dan sebaliknya, semakin manusia tidak bergantung kemenangan kepada Allah, semakin jauh manusia dari kemenangan yang hakiki. Yang keempat, kan, walaupun kemenangan daripada Allah dan bukan disebabkan bilangan yang ramai atau kekuatan senjata, tetapi umat Islam diwajibkan untuk berusaha dan sentiasa bersedia mengikut kemampuan sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60. Yang kelima, sesiapa yang diberi anugerah oleh Allah dengan apa sahaja nikmat, maka wajib ke atasnya bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa itu adalah antara bentuk kesyukuran kepada Allah. Adalah antara bentuk kesyukuran kepada Allah. Kerana makna syukur ialah mentaati. Apa saja yang diperintahkan oleh pemberi nikmat. Yang ke-6, bersyukur kepada Allah mesti berlaku dalam tiga bentuk, iaitu bersyukur dengan hati, anggota badan, lidah dan anggota badan. Bersyukur dengan hati, dengan lidah dan bersyukur dengan anggota badan.
Ingat lagi tak macam mana bersyukur dengan hati? Kita pernah sebut beberapa kali dah. Ingat tak? Bersyukur dengan hati, ya? Iaitu kita yakin di hati kita bahawa semua nikmat yang kita miliki adalah 100% daripada Allah. Kalau ada terlintas dalam hati je, ini adalah hasil usahaku, itu tak bersyukur. Tak bersyukur dengan hati. Banyak mana sekalipun nikmat kita dapat, dan penat macam mana lelah kita sekalipun, itu adalah daripada anugerah Allah 100%. Yang kedua, bersyukur dengan lidah, iaitu kita sebut segala nikmat yang aku ada adalah anugerah daripada Allah 100%. Dan bersyukur dengan anggota badan ialah menggunakan segala nikmat yang Allah bagi untuk mentaati Allah. Nikmat mata, nikmat sihat, nikmat telinga, nikmat kecerdikan, nikmat ilmu, semua digunakan untuk mentaati Allah. Jadi ada tiga-tiga ni barulah dikatakan orang yang minasyakirin, orang yang bersyukur pada Allah. Okey, ayat seterusnya. Ayat 124. Istaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Kita gabungkan dua ayat sekaligus. Ayat 125, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Jadi pengajaran daripada dua ayat 124 dan 125. Pertama, keutamaan seorang Nabi dan murabbi. Keutamaan seorang Nabi dan murabbi sentiasa memberi berita gembira kepada orang di bawahnya, khususnya ketika dalam keadaan ditimpa musibah. Bahkan antara amalan yang dicintai oleh Allah ialah menggembirakan saudara kita. Yang kedua, sabar dan takwa. Sabar dan takwa adalah sebab utama untuk mendapat kemenangan daripada Allah. Yang kedua, yang ketiga, maksiat dan dosa adalah penghalang manusia daripada
mendapat pertolongan dan kemenangan daripada Allah. Walaupun ia dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam peperangan Uhud. Yang keempat, para malaikat tidak akan datang di mana-mana tempat yang ada maksiat. Kerana para malaikat hanya akan turun di tempat yang dipenuhi kebaikan. Sebagaimana mereka turun untuk membantu tentera Islam dalam peperangan Badar, dan sebagaimana para malaikat turun pada malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Okey. Ayat 126 kita gabungkan pengajaran dengan ayat malam ni. Kita sambut tadabbur ayat 127. Okey, ayat malam ni kaitan dengan ayat lepas ialah ayat lepas cerita tentang peperangan. Sama ada peperangan secara umumnya peperangan Uhud, kemudian Allah selitkan dengan cerita peperangan Badar. Jadi ayat malam ni Allah nak cerita apa tujuan berlakunya peperangan dan juga kenapa Allah memberi kemenangan kepada tentera Islam. Apa sebab? Okey, jawapannya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyaqta'a, supaya yaqta'a. Yaqta'a ni sebenarnya makna dia potong. Tapi dalam konteks ayat ni makna dia liyuhlika, supaya dia, iaitu Allah, membinasakan. Dengan peperangan ini dan Islam menang, maka Allah dapat Allah membinasakan tarafan. Apa makna taraf? Taraf ni makna hujung sesuatu. Kalau bucu meja tu dalam bahasa Arab dia panggil taraf. Jadi apa maksud dalam konteks ayat ni?
Ada pendapat mengatakan supaya Allah membinasakan golongan teras di kalangan orang kafir. Contoh dalam peperangan Badar, yang mati 70 orang tu kebanyakannya pemimpin utama mereka. Itu maksud taraf. Jadi daripada peperangan itu Allah membinasakan kumpulan pimpinan orang-orang kafir. Dan ada juga pendapat mengatakan taraf ialah sebahagian, bukan Allah binasakan semua. Kenapa Allah tak binasakan semua? Sebab 70 orang kan. Tentera kafir dalam peperangan Badar berapa ramai? 1000. Kemudian yang mati 70. Yang ditawan 70. 140 daripada 1000. Kecil ke besar? Kecil kan? Tapi bila Allah kata supaya Allah dapat binasakan taraf, makna benda tu besar. Apa yang besarnya baru 140 daripada 1000. Apa yang besar? Satu pemimpin. Bila pemimpin utama mati, walaupun yang tentera tu masih ramai, dia boleh melemahkan semangat dan mengkacau bilaukan orang bahagian bawah. Satu. Yang kedua, dia besar ni bukan setakat bilangan ramai. Besar ni kadang-kadang ialah dari segi perasaan dan moral dia. Jatuh tak moral orang kafir? Kalah dalam peperangan dengan tentera Islam yang bilangannya kecil, azillah. Kemudian tak ada pengalaman dalam peperangan. Kemudian tentera Islam tak bersedia pun untuk berperang. Tapi boleh menang. Itu satu benda yang besar. Itu juga dimaksudkan taraf. Macam kalau pilihan raya ni, pemimpin utama semua kalah. Kan? Pemimpin besar, yang biasa ni menang besar. Tapi kalau pemimpin utama kalah, itu menjatuhkan moral pengikut dia. Okey, taraf dia terjemah apa tu? Golongan minal lazina kafaru, dari orang-orang kafir. Kenapa Allah tak binasakan semua? Ataupun paling kurang daripada 1700 ke mati, ataupun mampus ke? Kenapa? Boleh tak Allah nak matikan semua ni? 1000. Sebagaimana Allah buat kepada kaum Nabi apa? Nabi Nuh lah. Semua orang kafir mati tak? Ya. Kenapa Allah tak buat pada orang musyrikin ni? Apa hikmahnya? Kita mana lebih baik? Orang kafir semua mati ataupun ada tinggal sebahagian? Kau tak kisah yang mana satu pun? Yang mana kita nak? Apa dia? Mati semua. Sebab apa? Senang kerja, tak payah berdakwah kan? Itu cara berfikir yang negatif. Jadi sebab itulah Allah kata tarafan, sebahagian. Sebab apa? Kalau Allah matikan semua, orang Islam akan tidak ada cabaran, tidak ada halangan, dan tidak ada kelebihan berjihad pada jalan Allah. Jadi akhirnya orang Islam tidak ada peningkatan imannya. Betul? Semua dah okey dah, semua okey je. Solat lambat pun okey kan? Jadi hikmahnya Allah nak menjadikan kelebihan supaya orang Islam sentiasa berdakwah, sentiasa berjihad, sentiasa berhati-hati. Okey, atau ini tujuan peperangan. Sama ada Allah nak binasakan sebahagian ataupun yakbitahum. Apa dia yakbitahum? Asal perkataan kabata. Kabata yakbitu. Apa makna? Pernah jumpa tak ayat ni? Innal lazina
yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital lazina min qablihim. Apa dia? Qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina azabun muhin. Okey, cuba terjemah. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang yuhaduna, mereka yang menentang, memusuhi Allah dan Rasul. Maka Allah kata apa? Kubitu, daripada kabata. Kubitu iaitu mereka dihina. Mereka dihina sebagaimana, macam mana tu kehinaan mereka? Sebagaimana dihina orang-orang yang sebelum mereka, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Kan? Jadi bila menentang Allah je, dia akan dapat apa? Kehinaan. Jadi salah satu tujuan peperangan pertama tadi apa? Nak binasakan sebahagian, ataupun untuk Allah menghina mereka. Hina tak orang kafir bila kalah dalam peperangan pertama? Atau dia, iaitu Allah, menghina mereka. Fayanqalibu, lalu fayanqalibu, mereka yanqalibu daripada perkataan qalbun. Qalbun kita terjemah apa? Hati kan? Jadi kenapa hati dipanggil qalbun? Qalaba ni membolak-balikkan. Kalau saya kata qalabtu as-safhah, saya membelek muka surat, saya belek, kan? Jadi hati dipanggil qalbun sebab apa? Hati tak pernah tetap, kan? Tak pernah istiqamah. Sekejap rajin, sekejap malas, kan? Sekejap zikir panjang, sekejap zikir sikit, kan? Jadi mereka, bila Allah menghina mereka, lalu mereka terjemah apa ni? Jangan terjemah mereka berbolak-balik. Mereka kembali. Mana kembali selepas perang, dalam keadaan khaibin, dalam keadaan, ini dipanggil hal ni, dalam keadaan mereka hina. Contoh mereka kalah dalam peperangan dan mereka balik dalam keadaan terasa sangat kehinaannya. Buka surah Al-Ahzab ayat 25. Waraddallah allazina kafaru bighaizihim lan yanalu khaira. Apa dia? Wa kafallahu al-qital wa kana Allahu qawiyan aziza. Ini contoh Allah menghina mereka, lalu mereka balik daripada peperangan ke negeri mereka dalam keadaan hina. Contoh, waraddallah, cuma terjemah, dan Allah kembalikan allazina kafaru, orang-orang kafir, bighaizihim, dengan sebab bila mereka kalah, mereka hina, mereka balik dengan rasa marah.
Dan lagi mereka marah apa dah? Lan yanalu khaira. Mereka sedikit pun tak dapat apa-apa kebaikan daripada peperangan tu. Peperangan apa ni? Ahzab. Apa makna ahzab? Ahzab jamak kepada hizbun, parti. Kalau satu hizbun, kalau bergabung dengan parti-parti, PN ke BN? Ahzab. Jadi mereka bergabung dengan apa ni? Orang musyrikin Mekah, Yahudi di Madinah, orang munafik di Madinah dan Arab sekitarnya, mereka buat pakatan. Untuk apa? Target mereka nak hancurkan terus Islam di Madinah. Makna gabungan yang besar kan? Tapi akhirnya apa berlaku dalam peperangan Ahzab? Apa yang berlaku? Tak berlaku peperangan. Allah hantar apa? Angin menyapu bersih kemah-kemah mereka dan akhirnya mereka balik dalam keadaan mereka lan yanalu khaira. Apa pun kebaikan mereka tak dapat. Berperang pun tak, atau rampasan pun tak ada, dan mereka balik dalam keadaan khaibin. Ni Allah kata apa? Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah kafar ni maknanya cukup, tapi maksud di sini ialah Allah menahan orang beriman daripada berperang, tak berlaku peperangan. Wa kana Allah, kenapa Allah boleh buat? Sebab Allah qawiyan azizah. Tengok Allah nak bagi menang kadang-kadang tanpa berlaku peperangan. Malu tak kita berpakat dengan beberapa NGO, pergi satu tempat tu yang ada satu NGO je kita berlawan. Lepas tu kita kalah. Kalah di tempat dia dan dia ada satu NGO je. Kita ada 10 NGO. Kita balik dengan rasa itulah maksud wayang qalibu khaibin. Okey. Laisa laka. Laisa. Laisa apa makna? Tidak ada laka bagi engkau ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal amri, dari urusan syai'un, sesuatu ataupun sedikit pun. Okey, apa maksud? Jangan masuk campur apa urusan apa? Urusan? Kenapa Nabi masuk campur ke? Dia kena tengok sebab turun ayat ni. Ada dua riwayat yang menunjukkan ada dua sebab turun ayat ni. Pertama, bila dalam peperangan Badar, Nabi tentera Islam 70 orang mati syahid, termasuklah pakcik Nabi kan, Hamzah. Dan Nabi sendiri cedera, patah gigi, kemudian masuk besi baju ke pipi Nabi. Dan akhirnya Nabi berdoa, lan yuflih qaumun syajjau rasulahu wa huwa yad'u ila Islam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidak akan berjaya sama sekali kaum yang mencederakan Rasulullah sedangkan Rasulullah mengajak mereka kepada Islam. Apa maksud doa Nabi? Iaitu orang yang menentang Nabi dalam peperangan Uhud, mereka tak akan dapat hidayah sampai bila-bila. Sebab apa? Perbuatan mereka mencederakan Nabi dan orang beriman. Itu doa. Maka turun ayat ni. Laisa laka minal amri syai'un. Wahai Muhammad, itu bukan urusan engkau berdoa supaya orang kafir dibinasa. Itu bukan urusan engkau. Itu urusan aku, kata Allah. Dan ada satu riwayat lagi dalam Sahih Bukhari, Nabi berdoa, Nabi sebut nama 3 orang ni. Allahumma la'an Abu Sufyan. Siapa lagi? Safwan.
bin Umayyah. Yang ketiga, Al-Haris bin Hisham. Nabi berdoa kepada 3 kepala musyrikin dalam peperangan Uhud. Ya Allah, il'an. Apa makna il'an? Laknatlah. Apa makna laknat? Jauhkan mereka ni daripada rahmat Allah. Nabi sebut nama. Satu, Abu Sufyan. Abu Sufyan ni ketua peperangan dan juga antara pembesar Mekah. Apa hubungan dia dengan Nabi? Sepupu ke apa? Tak, Abu Sufyan dengan Nabi. Apa hubungan? Tak ingat? Bapa mertua aku. Kan Nabi kahwin dengan anak Abu Sufyan. Siapa nama dia? Tapi tak terkenal dengan nama Ramlah. Terkenal dengan nama gelaran dia. Apa dia? Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Jadi Nabi berdoa, ya Allah, laknatlah Abu Sufyan. Bila sebut laknat, apa benda? Jauh daripada rahmat. Bila jauh daripada rahmat Allah, seolah Nabi nak pintu hidayat ditutup. Kan? Begitu juga Nabi doa pada Safwan bin Umayyah dan Al-Haris bin Hisham. Al-Haris bin Hisham ni adik-beradik kepada siapa? Siapa orang kafir yang bin Hisham? Oh, Ustaz tak tahu sebab ramai sangat orang kafir tu. Abu Jahal. Abu Jahal bin Hisham. Ini adik-beradik dia. Bila Nabi doa ni, turun ayat ni. Allah tegur. Laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak ada hak untuk berdoa. Mereka ni dijauhkan dari rahmat Allah. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu berdakwah. Jadi ayat ni dia nak tegur Nabi SAW. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh kita doa laknat kepada orang kafir dengan sebut nama? Kalau kita berdoa pada orang kafir secara umum, itu ulama kata tak ada masalah. Dibolehkan. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi tanpa sebut nama, tanpa tuju pada seseorang, itu tak apa. Tapi kalau sebut orang, nama orang, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Dalil tak boleh, turun ayat ni Allah menegur Nabi. Kenapa tak boleh? Apa dia? Apa dia? Mungkin dia akan dapat hidayah. Sebab kita tak tahu penghujung kehidupan orang ni. Kita tak tahu. Dan memang terbukti tiga-tiga ni masuk Islam. Tiga-tiga ni masuk Islam. Bahkan Abu Sufyan menjadi seorang mujahid yang mempertahankan Islam. Dalam peperangan Yarmouk, mata dia dibutakan sebab berperang di pihak Islam. Sebab tu Allah kata jangan. Sebab Allah tahu ni. Allah tahu tiga-tiganya akan masuk Islam. Jadi pengajaran untuk kita, jangan kita berdoa kepada orang kafir secara spesifik. Nak berdoa secara umum boleh tak? Boleh? Pun tak boleh, kecuali setelah kita berdakwah. Berdakwah tak ke mana lagi, asyik nak berdoa je kan? Nabi Nuh berdoa tak kepada kaum dia? Apa doa Nabi Nuh kepada kaum dia yang kafir? Apa dia? Itulah bila sebut Nabi Nuh ingat ribut taufan je. Doa Nabi Nuh, wa qala Nuh Rabbi la tazar alal ardi minal surah Nuh ayat 26 minal kafirina dayyara. Okey, cuba terjemah. Wa qala Nuh, dan Nabi Nuh berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Ini doa. Apa doanya? La tazar, jangan engkau biarkan, jangan engkau tinggal alal ardi, atas muka bumi, minal kafirin, daripada kalangan orang kafir, dayyara, seorang pun yang mendiami bumi. Jangan tinggal seorang pun. Makna doa Nabi Nuh, dia minta Allah matikan berapa orang ni?
semua yang kafir. Boleh tak? Boleh? Ha? Lepas berdakwah pula berapa tahun? Jadi umur kita sempat tak 900. Jadi tak layaklah berdoa ni kan. Dia ada pendapat mengatakan Nabi Nuh berdoa ni, mana Nabi Nuh tahu mungkin ada yang kafir ni penghujung kehidupan dia dapat hidayah. Mana Nabi Nuh tahu? Kalau orang tanyalah, kita nak jawab macam mana? Nabi Nuh tahu benda gaib ke? Tak tahu. Habis macam mana Nabi Nuh berdoa, Allah makbul tak doa ni? Makbul kan? Mana boleh lah. Jadi soalannya, macam mana Nabi Nuh tahu semua ni mati dalam kafir? Tak ada seorang pun yang akan dapat hidayah. Satu, Allah bagi tahu. Yang kedua, daripada pengalaman Nabi Nuh berdakwah bukan sekejap 900. Bapa tak beriman, lepas tu anak tak beriman juga, lepas tu cucu tak beriman juga, lepas tu cicit tak beriman juga, lepas tu 10 generasi tak beriman. Memang bukan 7 keturunan lah, 10 keturunan. Jadi kita nak berdoa Nabi Nuh macam doa Nabi Nuh boleh. Syaratnya cek IC sampai hidup umur berapa. Kalau 70 tahun tak payahlah. Lepas tu kita pula bila mula berdakwah? Tua-tua. Itu pun belum dakwah pada orang kafir, baru dakwah pada orang Islam tu. Okey. Laisa laka minal amri syai'un. Dan di sini juga pengajaran dia ialah tak boleh orang Islam, orang beriman menghukum seseorang. Menghukum termasuklah berdakwah. Apa ni berdoa? Kamu ni kafir. Bila kita kata dia tu kafir, kita tak tahu mungkin besok dia mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi salah. Kerja kita bukan menghukum, kerja kita ialah berdakwah. Nahnu du'at, kita pendakwah. Walasna qudat, dan kita bukan tok qadi. Okey. Atau yatuba alaihim. Apa makna yatuba? Yatuba di sini makna dia, iaitu Allah menerima taubat alaihim, ke atas mereka. Boleh? Jadi jangan kamu berdoa supaya orang kafir itu dibinasakan. Sebab apa? Ada kemungkinan dia beriman, dia bertaubat, maka Allah pun terima taubatnya. Okey. Atau Allah terima tak taubat orang kafir? Cuba buka surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an tushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Okey. Cuba terjemah. Inna Allah, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampunkan. Mengampunkan apa ni? Ayusyraka, dosa syirik. Jadi Allah tak akan ampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru, dan Allah mengampunkan maduna zalik, selain daripada dosa syirik. Kepada siapa? Kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ayat ni bukankah menunjukkan Allah tak akan ampunkan dosa syirik? Apa dia? Tapi Allah sebut tak kalau tak bertaubat? Bertambah-tambah pula. Kalau tak bertaubat. Ada tak ayat lain yang memberitahu kalau tak bertaubat? Makna kalau dia bertaubat, Allah terima je.
Boleh bagi dalil. Apa dia? Bukan surah ni, surah Al-Anfal ayat 30. Ini ayat berapa ni? 47 kan? 48, 38. Surah Al-Anfal ayat 38. Qul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahu. Dah. Ma qad salaf. Okey. Cuba terjemah. Allah perintah pada Nabi Muhammad SAW. Qul, katalah wahai Muhammad, lillazina. Lillazina kafaru kan? Lillazina kafaru. Katalah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. In apa mana? Sekiranya yang tahu mereka berhenti daripada apa? Kekufuran. Begitu mereka, kalau mereka berhenti daripada kekufuran, yughfar lahum, diampunkan dosa untuk mereka. Dan ma qad salaf, apa yang lepas semua Allah ampunkan. Termasuklah yang 3 orang tadi. 3 orang tadi, orang kafir biasa-biasa ke ataupun orang kafir yang barisan depan? Barisan depan. Ketua panglima perang Abu Sufyan, tapi akhirnya beriman. Setelah berapa lama tu? Berapa lama Nabi mula berdakwah sampai akhirnya Abu Sufyan beriman? Berapa lama? Dia ada riwayat mengatakan Abu Sufyan beriman ketika Nabi buka kota Mekah. Nabi buka kota Mekah tahun berapa? Tahun berapa hijrah? Apa dia? 8? Bukan. Apa hijrah Abu Bakar dah buat haji? 2 hijrah. 2 hijrah apa perang Badar? 1957. 6 hijrah. 6 hijrah. Saya tanya apa soalan ni? Sorry, betul, 8 hijrah. Yang 6 ni Nabi nak pergi buat umrah, tapi dihalang berlaku perjanjian Hudaybiyah. Kemudian tahun 8 Nabi buka kota Mekah. Jadi ada riwayat mengatakan Abu Sufyan beriman pada tahun 8 hijrah. Jadi berapa lama Nabi berdakwah pada Abu Sufyan baru dia beriman? 13 tahun kat Mekah kan, campur 8 berapa? 1 tahun. Sebab tu Allah kata laisa laka minal amri syai'un. Ini bukan urusan engkau memberi hidayah. Jangan berdoa. Kita berdoa pada orang tu kadang-kadang baru seminggu, orang tu tak dengar kan. Kadang-kadang kita dah degil ni, bapak ni tak boleh ni, buang masa je. Jadi Allah kata siapa yang kafir kemudian bertaubat, Allah ampun dosanya. Bahkan orang kafir ni kalau dia buat dosa kufur syirik 70 tahun, tahun ke-70 dia beriman. Berapa banyak Allah ampunkan dosa dia? Semua sekali, macam bayi baru lahir. Okey, au yu'azibahum, ataupun dia mengazabkan mereka. Mengazab ni makna apa? Kata ahli tafsir, mengazab di dunia dengan kehinaan, dan Allah mengazab mereka di akhirat dengan masukkan mereka ke dalam neraka. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Okey.
Jadi sekarang tujuan peperangan ada berapa? Satu, untuk apa? Binasa. Yang kedua? Menghina. Hina. Yang ketiga? Peluang bertaubat. Bertaubat. Yang keempat? Azab. Ini antara tujuan peperangan dalam Islam. Okey, cuba perasan. Bila Allah sebut bertaubat, Allah tak sebut sebab apa. Sebab apa mereka bertaubat. Ataupun contohlah, au yatuba alaihim, Allah terima taubat mereka apabila mereka bertaubat. Tak ada ayat apabila mereka bertaubat. Hanya Allah sebut ataupun Allah terima taubat mereka. Tapi bila Allah sebut Allah mengazab mereka, Allah sebut sebab, iaitu sebab mereka zalim. Faham? Kenapa bila bertaubat Allah tak sebut Allah terima taubat sebab mereka bertaubat? Allah tak sebut. Tapi bila sebut mengazab mereka, Allah sebut. Kenapa Allah azab? Jadi soalannya kenapa? Faham soalan? Jadi jawapannya bertaubat atas hidayah Allah. Yang ni? Atas? Pasal kezaliman dia sendiri. Jadi taubat tu atas hidayah Allah. Kalau orang tu nak taubat, Allah tak bagi hidayat, tak dapatlah hidayat. Tak betul kan? Dia muka ni bukan macam berfikir untuk cari jawapan. Muka macam menunggu jawapan. Subhanallah. Allah nak bagi itulah rahmat Allah. Taubat apa sebab tak penting. Sebab taubat, Allah terima taubat, benda yang baik kan. Bila benda yang baik, tak perlu Allah begitu sebabnya. Tapi bila Allah mengazab, mungkin orang akan faham apa? Allah zalim. Maka Allah beritahu, aku azab mereka ada sebab. Iaitu sebab mereka zalim. Tapi bila Allah terima taubat, benda tu baik, orang tak akan persoalkan. Dan itulah sebenar rahmat Allah. Apa cara kamu taubat, bagaimana kamu boleh bertaubat, itu tak penting. Yang penting beda. Allah nak beritahu, Allah terima taubat kamu walaupun kamu asalnya kafir. Okey. Kemudian ayat 128 Allah kata, laisa laka minal amri syai'un. Engkau Muhammad tak ada kaitan, tak ada kuasa. Tak perlu berdoa, tak perlu melaknat orang. Habis siapa yang memiliki itu? Siapa yang memiliki? Allah. Jadi jawapannya ayat 129. Walillah, dan hanya milik Allah ma fis samawat, apa yang samawat, satu ke banyak? Langit-langit. Wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Tiba-tiba Allah kata hanya milik Allah apa saja di langit dan apa saja yang di bumi. Apa yang mesej Allah nak sampaikan? Hak mutlak Allah untuk apa? Kalau kat sini bila Nabi berdoa laknat kepada orang kafir, Allah kata itu bukan hak kamu. Habis hak siapa? Hak Allah. Tapi Allah tak kata hak Allah untuk melaknatkan, menghukum. Tak. Allah kata hak Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Boleh faham? Makna apa tu? Kenapa hak Allah untuk menghukum, untuk berdoa, untuk melaknat? Kenapa? Sebab semua di langit, semua di bumi milik dia. Hukum tu barulah kecil. Boleh faham?
Kalau Nabi Muhammad boleh melaknat, apa yang Nabi Muhammad miliki? Tak ada apa. Kan? Tak ada apa. Ada Nabi Muhammad miliki satu lapis langit? Tak ada. Dan di sini juga ahli tafsir mengatakan apa? Tak boleh kita berdoa minta kepada Nabi Muhammad yang telah mati. Dalilnya apa? Masa hidup pun Allah tak boleh bagi. Allah tak bagi kepada Nabi Muhammad. Ini bukan hak kamu. Itu masa Nabi hidup. Bila Nabi mati, lagi Nabi tak ada apa-apa. Nanti orang kata pula merendahkan Nabi. Bukan. Nak bagi tahu hak itu adalah hak mutlak Allah. Lepas tu Allah kata apa? Kaitan dengan ayat atas, yaghfiru. Dia sahaja berhak mengampun. Liman. Li, bagi. Man, siapa? Yasha, dia kehendaki. Kenapa Allah ikatkan? Allah ampunkan dosa bukan semata-mata tanpa syarat, tapi bersyarat. Apa dah? Allah ikat dengan kehendak dia. Maknanya kalau Allah tak nak ampunkan dosa orang tu, Allah tak akan ampunkan. Boleh? Sebab itulah ada orang mengatakan Allah tu maha apa? Pengampun. Allah menerima taubat siapa saja. Jadi kita buat dosa, tak apa. Sebab Allah maha pengampun. Allah ada sifat ghafur, Allah ada sifat tawab kan? Rahim. Tapi dia ada jaminan tak? Dia termasuk orang yang Allah kehendaki untuk diampunkan. Dia ada jaminan? Tak ada. Satu. Yang kedua, ikatan pertama iaitu mengikut kehendak Allah. Ikatan kedua, yang tadi, iaitu bila dia tidak syirik. Bila dia tidak syirik, Allah ampunkan dosa dia. Walaupun di akhirat, masa kat dunia dia tak bertaubat. Contoh, orang berzina. Dia tak bertaubat. Di akhirat besok, ada kemungkinan tak Allah ampunkan dia dan masuk syurga? Ada kemungkinan. Dia tak bertaubat. Ada dalil? Allah mengampunkan kecuali dosa syirik tadi, ayat tadi. Ayat mana? Surah apa? Betul. Itulah ayat dia. Ayat tu Allah kata Allah ampunkan, Allah tidak akan ampun dosa syirik, tapi ampunkan semua dosa selain, walaupun dia tak bertaubat. Ustaz kira macam tu, okeylah. Kamu ada jaminan tak Allah akan ampunkan siapa yang dia kehendaki? Ada tak nama kamu dalam senarai orang yang Allah kehendaki? Tak ada. Kalau tak ada, bertaubat sekarang. Okey, wa yu'azzibu, dan dia mengazab. Man yasha, siapa? Dia kehendaki. Pun sama. Ampun Allah ikatkan dengan kehendak dia, dan azab pun Allah ikat dengan kehendak dia. Jadi mungkin orang boleh persoalkan, Ustaz, saya memang nak bertaubat, tapi Allah tak nak buat macam mana? Jadi saya tak ada pilihan. Macam mana nak jawab? Sebab ayat ni yasha. Allah hanya ampun orang yang Allah kehendaki je. Allah tak nak. Saya dah cuba dah. Tapi Allah tak nak buat macam mana? Saya redha je lah. Apa dia? Tu ayat tu. Okey, kalau salah macam tu dia tanya, macam mana saya nak tahu Allah nak terima? Dia boleh sambung ayat ni, Allah ampunkan dosa siapa yang dia kehendaki, yang cukup syarat. Syarat taubat apa dia? Ikhlas kerana Allah. Yang kedua,
menyesal. Yang ketiga, tinggal dulu. Menyesal tak tinggal lagi tu. Ikhlas kerana Allah. Lepas tu tinggal dosa. Yang ketiga, menyesal. Yang keempat, berazam untuk tidak mengulangi. Yang kelima, waktu taubat yang diterima. Kalau cukup syarat ni, dia termasuk orang yang Allah kehendaki diampunkan dosanya. Tapi kalau satu syarat je, dia kata Allah tak kehendaki, tak. Betul. Allah tak kehendaki sebab tak cukup syarat. Wallahu, dan Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Kenapa biasa selepas Ghafur ada Rahim? Kan? Mesti dikembarkan. Satu soalan. Yang kedua, ayat sebelum ni Allah cerita pasal apa? Keampunan. Yang kedua, azab, kan? Sepatutnya Ghafur sesuai dengan Yaghfiru. Azab pula, apa sifat yang sesuai dengan Allah? Sepatut Ghafurun Jabbar, kan? Ataupun Ghafurun Muntakim, bukan sifat Allah. Ghafurun Qadirun, ataupun Ghafurun Azizun, baru sesuai dengan ayat. Sebab satu, Yaghfiru, Ghafur lah. Yang kedua, Yu'azibu, sesuai tak dengan Rahim? Tak sesuai, kan? Jadi kenapa macam tak selari? Dua sifat ni macam tak selari dengan maksud ayat sebelum. Betul, tepat. Macam seorang bocor je. Sebab rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Azab tu murka Allah. Tapi sebab kalau bila-bila masa dia bertobat ataupun dia tak bertobat, kadang-kadang Allah ampunkan juga di akhirat, kecuali syirik. Apa hadis tu? Rahmati, Allah kata rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mendahului. Ialah yang bunuh 100 orang, kan? Sepatut Allah murka lah bunuh hamba Allah yang tak berdosa 100 orang. Lepas tu tiba-tiba bertobat sekejap, sepatut Allah azab dulu, kan? 100 tahun ke masuk neraka, sesuai lah. Tapi tak, Allah tak azab langsung sebab rahmat Allah mendahului kemurkaanku. Jadi siapa yang boleh dapat tempias daripada sifat Allah ni, hebat. Apa dia? Bila orang buat jahat pada dia, buat jahat 20 tahun, tiba-tiba dia datang minta maaf, terus dia maafkan. Orang tu terkejut, kan? Ingat nak bagi penampar ke sebiji, terus maaf. Kita pun jawab apa? Jawab apa? Rahmati sabaqat ghadabi. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, soalan tadi satu lagi. Kenapa selepas Ghafur ada Rahim? Apa kaitan Ghafur dengan Rahim? Yalah, kenapa? Kenapa lepas keampunan bagi rahmat? Dia sebenarnya manusia ni ada dua je. Matlamat hidup manusia ada dua. Satu, dia nak benda yang baik untuk dia. Yang kedua, dia nak elakkan benda yang tak baik daripada dia. Betul, kan? Kalau nak benda baik, dia kena dapat apa daripada Allah? Nak benda baik, rahmat Allah. Kalau nak elak benda yang tak baik, dia kena dapat apa? Pengampun. Sebab semua musibah menimpa manusia puncanya dosa. Nak hilangkan musibah, bertaubat. Lepas bertaubat, dia nak baik. Bila nak baik, dia perlukan rahmat Allah. Begitu juga bila manusia dapat keampunan, bebas daripada neraka, tapi tak mungkin dia dapat masuk syurga kecuali dia dapat rahmat Allah. Semua manusia masuk syurga dengan amalan ke dengan rahmat Allah? Ada tak orang dia kata, Ustaz, saya kalau Allah ampunkan dosa pun dah okey dah, tak masuk syurga pun okey. Ada tak? Silakan.
Okey, cukup ah. Okey, kita baca sikit buku ni, 62 amalan pembuka pintu syurga. Okey, sebelum saya baca buku ni, saya nak sebutlah sikit pasal kebetulan malam ni orang panggil Nisfu Syaban kan? Betul kan malam ni kan? Dia tak tahulah bila masuk je Nisfu Syaban macam-macam diwairalkan pasal amalan-amalan khusus di malam Nisfu Syaban. Sebenarnya tidak ada satu pun hadis sahih, kata ulama hadis termasuklah Imam Nawawi, tidak ada satu pun hadis sahih yang mensabitkan ada amalan khusus untuk malam Nisfu Syaban, sama ada solat ke, baca Quran ke, zikir ke, ataupun di siang hari puasa. Semua itu adalah hadis, sama ada dhaif atau berpalsu. Yang ada hadis sahih apa dia? Pertama, kelebihan bulan Syaban, bukan Nisfu Syaban. Apa dia kelebihan bulan Syaban? Iaitu Nabi perbanyakkan puasa. Ini orang tak suka sebab banyak. Nisfu Syaban satu hari je puasa kan? Itu perangai manusia. Kalau betul, kalau kamu nak ikut sunnah Nabi, bukan puasa 15 Syaban. Tak. Puasa sebahagian besar bulan Syaban. Itu betul-betul sunnah Nabi dan ada hadis sahih. Yang kedua, hadis sahih juga ialah di bulan Syaban ni amalan diangkat. Bulan Syaban, bukan malam Nisfu Syaban. Sebab tu Nabi kata, aku perbanyakkan puasa di bulan Syaban sebab apa? Sebab aku nak ketika amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Dan ada juga satu hadis yang dinilai sebagai hasan, iaitu Allah ampunkan dosa manusia pada malam Nisfu Syaban. Dia ampunkan dosa. Tak ada sebut amalan khusus, kecuali dua golongan Allah tak ampunkan dosa dia. Pertama, orang yang syirik pada Allah. Mana orang kafir, Allah tak akan ampunkan dosa kecuali dia bertaubat. Yang kedua, orang yang bergaduh, putus hubungan silaturahim, bergaduh je, Allah tak akan ampunkan dosa. Dia puasa hari ke-15, malam pula dia solat selepas maghrib 100 rakaat. Lepas tu baca Yasin pula 3 round. Tapi dengan jiran sebelah tak berdamai, Allah tak ampunkan dosa dia. Itu hadis sahih. Kan? Benar kalau kita amalkan hadis sahih, iaitu Allah ampunkan dosa kita pada malam Nisfu Syaban dengan kita berdamai dengan semua orang. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Betul tak? Benda yang paling mahal dalam hidup kita apa dia? Keampunan Allah. Penghalang utama manusia daripada masuk syurga sebab dosa. Bila Allah ampunkan dosa, habis. Sebab itulah sahabat ni bila turun ayat yang Allah terima taubat mereka, mereka nak sedekah semua harta. Sebab semua harta tu dah tak ada nilai. Yang bernilai apa dah? Keampunan Allah. Bila Allah ampunkan dosa, itulah tiket untuk dapat ke syurga. Tapi kalau dia baca, dia macam-macam solat di malam Nisfu Syaban yang bukan Nabi buat, tak ada jaminan Allah ampunkan dosa dia. Bahkan mungkin amalannya sia-sia. Sebab apa? Sebab Nabi tak sama dengan Nabi. Dan juga sebab dia tak hormat Nabi. Nabi tak buat, dia buat. Kan? Itu macam tidak hormat Nabi. Seolah dia lebih pandai daripada Nabi. Allah kata apa? Dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul dalam beramal. Bila nak beramal, tanya dulu, ada tak dalil Al-Quran? Ada tak dalil daripada sunnah Nabi? Jangan mendahului. Bila kamu buat tanpa bertanya, ada dalil ke tak, kamu telah mendahului Allah dan Rasul. Dan di hujung ayat kedua Allah kata apa? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
amalan kamu sia-sia dan kamu tak sedar pun sebab kamu rasa benda tu baik. Kan? Jangan buat. Lepas tu baca Yasin pula. Minta maaf lah saya nak tegurkan. Sebab saya sayang pada semua. Ambil masa lama tak 3 kali Yasin tu? Ha? Yang sekali seminggu malam Jumaat pun kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Ini 3 kali surah Yasin dalam satu malam. Panjang tak? Agak-agak khusyuk tak baca 3 round tu dalam keadaan tak faham? Khusyuk ke tak? Siapa ada pengalaman? Dan Allah mencela, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Kenapa mereka tak mentadabbur Al-Quran ataupun hati mereka terkunci? Dah lah tak faham, baca pula 3 round. Allah kata apa? Kenapa tak nak tadabbur? Kenapa baca sampai 3 kali? Ya Allah cela ialah bukan sebab tak baca, tapi sebab tak tadabbur. Boleh faham? Ya Allah suruh, sebenarnya mana lagi mudah? Baca Yasin 3 kali, tak faham, dengan kita tadabbur 2-3 ayat setiap malam. Sebenarnya mana yang lebih mudah? Tadabbur. Yang mana Allah lebih redha? Tadabbur. Kan? Jadi kadang-kadang kita buat ni bila ikut nafsu, kadang-kadang memenak. Letih kan? Ha? Lepas tu dia kata kelebihan baca Yasin tu, baca kali pertama apa dia? Panjang umur. Allah dia tetap umur kan? Kalau dengan baca Yasin panjang umur, tak tahulah. Allah dia tetap umur seseorang. Kemudian yang penting panjang umur ke mati dalam Islam? Yang penting. Mati dalam Islam. Bahaya tak? Minta panjang umur tapi duduk dalam maksiat, tak beriman. Bahaya tak? Semua yang umur panjang dalam maksiat akan menjadi musibah besar pada kita. Sebab itulah doa orang beriman apa dah? Doa Nabi Yusuf. Anta waliji fid dunya wal akhirah tawaffani. Nabi Yusuf minta diwafatkan dalam keadaan Islam. Jangan minta panjang umur. Yang penting kita nak mati dalam Islam. Panjang pendek tak penting. Panjang-panjang tengok mati tak beriman. Dan Allah pun sebut, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Allah kata jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Kan? Itu yang paling penting kita usaha. Mati dalam Islam, bukan berusaha untuk panjang umur. Bukan makna salah. Tapi takut-takut kita minta panjang umur, tengok-tengok mati dalam keadaan tak beriman. Okey, boleh. Satu lagi, baca Yasin kali kedua untuk apa? Tolak musibah. Allah kata, Nabi sebut apa dalam satu hadis? Ihfazillah yahfazka. Kalau kamu jaga perintah Allah, Allah jaga kamu. Bila Allah jaga kamu, selamat tak daripada musibah? Selamat tak? Dengan apa? Dengan kita buat apa? Kita dijaga oleh Allah. Dengan kita mentaati semua perintah Allah. Selamat daripada musibah. Minta maaf, kadang-kadang baca Yasin tapi anak isteri buka aurat. Kadang-kadang baca Yasin, solat tak khusyuk. Kadang-kadang buat maksiat. Belum tentu kita selamat daripada musibah. Yang ketiga, baca Yasin. Tetapkan iman. Tetapkan iman. Macam mana? Bahaya tu, sekali setahun tapi boleh tetap iman dalam setahun. Dia iman kan naik turun kan, setiap hari naik turun. Semalam kita baca ayat yang boleh menetapkan dan meningkatkan iman kita. Cara apa? Apa Allah kata? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadat. Kita jangan minta tetap iman, minta tambah iman. Caranya apa? Baca ayat dan tadabbur, Allah bagi jaminan iman kamu bertambah. Tapi kalau baca Quran dalam keadaan tak faham, tak ada jaminan iman kita bertambah ataupun tetap. Okey? Jadi saya sayang pada semua, buatlah yang terbaik untuk diri kita, bukan untuk saya. Dan percayalah, sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang bukan daripada kami, maka Nabi kata fahuwa raddun, dia tertolak. Wallahu alam. Kita baca satu ni
satu hadis. Muka surat 45 daripada Rabi'ah bin Ka'ab. Ini kelebihan solat sunat. Ini ada hadis sahih. Kelebihan solat sunat. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, kuntu abitu ma'a Rasulillah SAW fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Faqala li sal. Faqultu as'aluka murafataka fil jannah. Qal aw ghayra zalik? Qultu huwa zak. Qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Dengar baik-baik. Banyak dan besar pengajaran daripada kisah ni. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini seorang sahabat yang miskin. Muda, miskin. Kerja dia apa dah? Kerja dia membantu Rasulullah. Dia selalu duduk tepi rumah Rasulullah dalam masjid tu. Sebab apa? Sentiasa ready untuk membantu apa yang diperlukan oleh Rasulullah. Antaranya dia suka ambil air untuk Nabi berwuduk. Daripada pagi sampai lepas Isya, habislah. Tapi lepas Isya dia duduk kat mana? Duduk dekat pintu rumah Nabi. Sebab apa? Takut-takut ada emergency, Nabi perlukan apa-apa, dia standby je kat situ. Dan tak ada gaji, tak ada allowance. Itulah kerja dia. Seorang pemuda miskin, tak ada rumah, tak ada keluarga. Di mana dia tinggal? Di masjid Nabi. Dia termasuk adalah ahli suffah, orang yang miskin. Jadi Nabi ni nak balas jasa lah. Sebab Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni banyak membantu Nabi. Nabi pun nak balas jasa. Nabi pun tanya, sal, tanyalah, mintalah, apa yang kamu nak? Cuba bayangkan kalau kita miskin, muda pula kan, kemudian ketua negara, presiden negara tanya, kamu nak apa? Agak-agak kita minta apa? Kita tengah muda, miskin, rumah tak ada, isteri tak ada, tiba-tiba presiden negara tanya, kamu nak apa? Minta je, aku akan bagi. Kita minta apa? Jangan berpura-pura, minta. Minta apa? Usama minta apa? Minta isteri. Walaupun dah ada kan? Rabi'ah ni isteri pun tak ada, rumah pun tak ada. Tiba-tiba Nabi tawarkan. Dan kita tahu Nabi dia tak ada harta, tapi kadang-kadang bila bersedekah bukan sikit. Kadang-kadang dia bagi kambing beratus-ratus kepada orang Badui. Kadang-kadang dia bagi harta rampasan 100 ekor unta kan. Nabi kalau bagi betul-betul. Jadi Nabi memang mampu nak bagi pun. Kalau Rabi'ah minta rumah, dia boleh bagi. Kalau minta isteri pun dia boleh bagi. Kemudian hadis ni panjang sikit. Rabi'ah kata apa? Okey, ya Rasulullah, bagi peluang pada aku untuk aku berfikir. Dia balik rumah berfikir. Nak minta apa ni? Maka dia pun, Rabi'ah ni bercerita. Dia kata apa? Aku pun berfikir. Aku nak minta apa ni? Kalau aku nak minta rezeki kat dunia, Allah dah tetapkan. Kalau aku nak minta rezeki kat dunia, Allah dah tetapkan rezeki. Jadi kalau aku nak minta apa lagi, kehidupan dunia hanya sementara. Dan yang nak bagi pada aku siapa ni? Rasulullah. Rasulullah boleh tak bantu aku untuk dapat syurga? Dan syurga kekal abadi? Boleh. Aku nak ambil peluang. Maka besok dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, as'aluka murafataka al-jannah. Aku nak minta pada engkau supaya dapat bersama engkau dalam syurga. Bukan minta masuk syurga saja ni. Minta syurga yang mana ni? Kalau bersama Nabi, mana syurga yang tertinggi lah. Nabi kata, tak ada yang lain kan? Nak minta allowance ke, bonus ke kan? Dah lama kamu bekerja ni. Ataupun nak minta cuti ke, nak melancong. Kata Ka'ab bin Rabi'ah, dia kata, aku dah fikir dah. Nak minta rezeki Allah dah tetapkan. Jadi ini peluang untuk aku minta apa? Yang lagi bernilai, yang kekal abadi, dan engkau boleh bantu aku. Iaitu aku nak minta bersama engkau adalah syurga. Itu je. Dunia langsung tak minta. Nabi pun jawab apa? Kalau kamu betul nak bersama aku dalam syurga, perbanyakkan sujud. Apa makna perbanyakkan sujud? Salat apa? Salat sunat.
Bila ni solat sunat bila? Malam nisfu Sya'ban ke tak malam? Hadis sahih ni. Hadis sahih ni dapat bersama Nabi, bukan satu malam dalam setahun, tak, setiap malam. Solat apa ni? Solat 12 rakaat setiap hari. Solat witir, solat tahajud, solat duha. Solatlah. Apa masalahnya? Sebab habuannya apa dia? Bukan banglo kat dunia, tapi syurga kekal abadi, bahkan dapat duduk murafaqah bersama dengan Nabi. Jadi amat rugi orang yang hanya fokus solat yang banyak hanya satu malam dalam setahun. Pertama, dia bukan sunnah Nabi. Yang kedua, tak ada jaminan. Tak ada jaminan boleh masuk syurga. Yang ni ada jaminan. Okey. Boleh, ha? Dan pengajaran satu lagi daripada kisah ni ialah bagaimana Nabi berjaya mendidik para sahabat. Apa kejayaan tarbiyah Nabi kepada para sahabat? Kejayaan yang paling besar pada dia. Apa dia? Langsung tak ada cinta dunia. Dia ada peluang tak nak dapat dunia? Ada. Langsung tak masuk dalam kepala dia. Kenapa? Sebab bagi mereka, aku dicipta oleh Allah untuk berlomba, untuk berebut syurga. Kemudian Nabi dah bagi peluang untuk aku dapat dengan mudah. Tiba-tiba aku minta juga dunia. Bodoh. Kan? Kemudian kalau Nabi dah bagi jamin dan dapat syurga, dunia ni susah macam mana pun tak ada masalah. Sebab syurga dah dijamin. Betul tak? Susah sekejap je untuk aku pasti akan dapat masuk syurga dan kekal. Sabar sekejap. Berapa ramai yang tak sabar hidup susah kat dunia, tapi dia lupa dia akan lagi susah di akhirat. Sebab apa? Sebab masa dia untuk Quran, untuk agama tidak ada. Betul? Sabar kita susah sekejap supaya kita dapat jaminan lebih untuk mendapat surga yang kekal abadi. Okey. Boleh, ha? Jadi mulai malam ni bukan sempurna malam nisfu Sya'ban. Perbanyakkan salat sunat setiap hari, setiap malam. Okey, cukup, ha? Kita jumpa lagi insya-Allah malam pagi besok. Pukul 10 pagi, kita tadabbur surah Al-An'am insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم